Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan, jumpa kembali dalam channel Family Agrotani. Diharap rakan-rakan semua sihat selalu bersama keluarga dan tanaman-tanaman di rumah masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berkongsi lagi satu teknik penanaman, iaitu tanaman pandan dalam Nutripot. Di sebelah saya ini adalah pokok pandan wangi dalam Nutripot yang berusia setahun 4 bulan. Jadi di sini saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan bahawa daun pandan wangi boleh ditanam dalam Nutripot. 2 minggu yang lalu saya memindahkan anak pokok pandan wangi yang tumbuh di tanah di dalam Nutripot. Dalam usia 2 minggu, pokok pandan wangi sudah mula mengeluarkan akar. Manakala pokok pandan wangi yang berusia setahun 4 bulan, akarnya sudah penuh di dalam pasu. Jadi rakan-rakan cuba perhatikan, pokok pandan wangi ini di bahagian atasnya sudah tumbuh akar udara. Ini adalah akar udara yang tumbuh di sekeliling pokok. Jadi untuk menggalakkan pertumbuhan akar udara ni, kita perlu membuang daun-daun pandan sebelum kering ni, kita buang dulu. Kita buang dulu. Okay, jadi nampak akar-akar udara yang tumbuh di sekeliling pangkal pokok pandan. Manakala bahagian bawah ni adalah rumpun-rumpun kecil yang mula tumbuh untuk menggantikan rumpun yang dewasa. Ini adalah antara tips penjagaan pokok daun pandan, iaitu kita membuang daun yang kering, kita memeriksa bekalan air. Kita menambahkan bekalan air. Jadi kita nampak ni di sini sumbunya sumbunya sudah dibalut oleh akar. Dan pandan wangi ini memerlukan kuantiti air yang banyak. Jadi selepas ni saya akan berkongsi dengan rakan-rakan bagaimana cara menanam pandan wangi menggunakan kaedah Nutripot. Rakan-rakan, ini adalah rumpun pandan wangi yang ada di belakang rumah saya dalam keadaan tumbuh semula jadi. Di mana bila keadaan tumbuh semula jadi ini, mungkin pokok pandan akan terjejas semasa meracun, bakaran sampah. Jadi pokok yang tumbuh di tanah ni mungkin tercemar dengan racun dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan daripada pandan ini rosak, saya cuba untuk tanam di dalam Nutripot dan alhamdulillah berjaya. Jadi rakan-rakan cuba lihat bila daun pandan dia tumbuh semula jadi, ada rumput yang tumbuh ada rumput yang tumbuh yang perlu kita buang, yang boleh mengganggu pertumbuhan pokok pandan. Jadi kita akan berkongsi di sini bagaimana mendapatkan anak pokok pandan yang kita tanam dalam Nutripot. Jadi rakan-rakan untuk memilih anak pokok pandan yang kita akan ubah dalam Nutripot, pastikan ada akar dan juga akar udara yang tumbuh di pangkal pokok pandan. Ni rakan-rakan kita lihat dia punya akar udara yang dah tumbuh dan akar udara ni dia akan pecah, tumbuh akar serabut. Jadi ini kita boleh gunakan untuk membuat baka yang kita tanam dalam Nutripot. Ni juga rakan-rakan, benih sudah kita sediakan. Selepas ni
kita akan tanam dalam Nutripot. Rakan-rakan, di sini saya akan kongsi bersama rakan-rakan untuk menanam pandan wangi dalam Nutripot. Apa yang diperlukan untuk tanaman pandan wangi dalam Nutripot adalah set Nutripot pasu bahagian bawah untuk menakung larutan baja. Manakala pasu yang atas untuk menempatkan medium sabut kelapa atau kokopit. Dan set sumbu Jadi ini adalah pasu yang dah terpakai yang saya gunakan semula. Manakala medium yang saya gunakan adalah sabut terpakai. Jadi sabut lama atau sabut terpakai ni saya gunakan semula untuk menanam pandan wangi. Okey, seperti biasa, sumbu ni kita lipat dua. Okey, masukkan sumbu daripada bawah. Untuk rakan-rakan yang belum mengetahui di mana para sumbu dan kedudukan sumbu adalah seperti ini. Di bahagian bawah separuh sumbu untuk penyerapan air baja, manakala sumbu yang bahagian dalam ni untuk akar berpaut dan menyerap nutrien daripada pasu di bawah. Baik, sumbu bahagian dalam ni kita pegang Kemudian kita masukkan medium setengah pasu. Medium yang telah terpakai dia agak warna kehitaman tapi ini tak menjejaskan sebab sabut ini kandungan asidnya atau kemasamannya sudah berkurangan. Inilah kedudukan sumbu bahagian dalam. Baik, dalam satu pasu kita boleh letak 2 atau 3 pokok anak pokok pandan Jadi bahagian akar ni jangan dibuang Yang kita perlu buang adalah bahagian daun bahagian bawah ni. Kita perlu buang untuk mengurangkan kadar kehilangan air atau transpirasi. Bila daun tua ni kita tak buang, pokok akan cepat layu Air banyak hilang daripada bahagian pokok. Jadi di sini akar udara yang muda baru tumbuh baru tumbuh, yang mana akar udara ini akan membantu memberi sokongan ke atas pokok pandan agar tumbuh tegak. Akar udara ni kita perlu tanam supaya pokok pandan ini boleh tumbuh tegak. Dan apabila pokok meninggi, semakin tinggi, akar udara itu akan tumbuh seperti pokok dewasa yang ada di sini. Jadi ini adalah kaedah menanam Kita tanam sekali akar udara bahagian dalam untuk memberi sokongan supaya pandan boleh tumbuh tegak. Bahagian dalam, kemudian kita lekatkan sumbu ni di pangkal pokok di pangkal pokok pandan. Tiga sumbu ni kita letak berhampiran pangkal pokok pandan. Kemudian kita tambahkan medium. Lepas tu dipadatkan padatkan bahagian sekeliling. Ini adalah 100% sabut kelapa yang terpakai Jadi sabut kelapa
atau kokopit lama kita boleh gunakan semula untuk tanaman pandan. Pokok yang baru ditanam perlu diletakkan di tempat yang redup untuk mengelakkan daripada pancaran cahaya matahari terik lebih kurang 2 minggu. Baik, rakan-rakan, selesai kita menanam pandan wangi kaedah Nutriport. Jadi di sini ada beberapa tips penjagaan untuk mendapatkan pokok pandan wangi seperti ini. Tips yang pertama adalah dari segi penyiraman air. Jadi kaedah Nutriport yang saya gunakan ini, saya gunakan medium kokopit atau sabut kelapa. Jadi medium ini boleh menyimpan kelembapan yang baik. Dan apabila kita gunakan set Nutriport, lebihan air baja AB tadi terkumpul bahagian bawah dan melalui sumbu penyerapan oleh akar pokok pandan terus berlaku. Jadi kaedah ini adalah satu kelebihan yang kita boleh gunakan untuk tanaman pandan. Tips yang kedua adalah pembajaan. Jadi untuk pandan wangi ini saya gunakan baja AB dan baja organik iaitu Milagro. Dan tips penjagaan yang ketiga adalah cahaya, di mana pokok daun pandan wangi ini memerlukan cahaya yang banyak untuk menjalani proses fotosintesis agar pertumbuhannya lebih sempurna. Rakan-rakan, kita dah sampai penghujung aktiviti pada kali ini, iaitu tanaman pandan wangi menggunakan kaedah Nutriport. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di sini? Apabila pokok pandan sudah membesar, yang sudah penuh, anak pokok yang tumbuh di pangkal atau rumpun yang tumbuh boleh dibiarkan dalam bekas-bekas yang lain. Jadi rakan-rakan, jangan lupa tanamlah tanaman di sekeliling rumah anda dengan pelbagai jenis tanaman untuk kegunaan kita seharian. Saat kita terdesak, kita boleh dapati tanaman itu ada di sekeliling kita. Rakan-rakan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar video-video daripada Family Agrotani agar terus berkembang maju. Jumpa lagi. Terima kasih.